bin Nazir dan ini rakan saya. Saya Norman. Kami berdua akan membentangkan tentang perbezaan antara kaum Melayu dan Cina. Dari segi bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu adalah daripada kelompok bahasa Austronesia. Bahasa ini dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu mengikut 3 kumpulan manusia. 3 kumpulan tersebut adalah di Semenanjung dan Kepulauan Melayu yang diliputi Malaysia, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Kedua, Melanesia dan kepulauan sekitarnya. Serta ketiga, Polinesia dan kepulauan sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh orang Melayu ialah bahasa Melayu. Sebelum kedatangan Barat, tulisan yang digunakan oleh orang Melayu ialah tulisan Jawi, iaitu pengaruh yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dari segi hukum adat, 2 jenis adat yang menjadi amalan penduduk Melayu di tanah Melayu, iaitu adat Pepatik dan adat Temenggung. Adat Pepatik diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Adat ini menekankan konsep demokrasi dan muafakat. Oleh itu, rajanya bukan berkuasa mutlak. Dalam adat ini juga, pewaris harta pusaka diutamakan kepada anak perempuan. Dan adat Temenggung pula menjadi amalan masyarakat Melayu seluruh Semenanjung kecuali Negeri Sembilan. Adat ini menekankan pemerintahan raja mutlak dan keutamaan kepada kaum lelaki. Selain itu, adat ini turut mendapat pengaruh yang banyak daripada agama Islam. Secara keseluruhannya, kebudayaan masyarakat Melayu dapat difahami melalui perayaan keagamaan, perkahwinan, pakaian dan juga kesenian. Perayaan keagamaan yang disambut kaum Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri yang disambut di bulan Syawal. Diraikan sebagai hari kemenangan dan hari kegembiraan setelah semua umat Islam berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan mengikut kalender Islam, iaitu sebulan sebelum bulan Syawal. Yang kedua, perayaan Aidiladha. Hari Raya Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Korban. Pada hari ini, masyarakat Melayu akan berkorban binatang ternakan mereka sebagai mengenang kesanggupan Nabi Ismail mengorbankan diri demi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dari segi kesenian bagi kaum Melayu ialah wayang kulit, di mana wayang kulit merupakan persembahan bayangan patung yang menggunakan bahasa Melayu Siam Selatan. Seni hiburan ini popular di pantai timur serta mengandungi unsur dan pengaruh daripada Hindu dan Islam. Seterusnya, yang kedua, Makyong. Makyong ini sejenis drama tarian berunsurkan negara Thailand, seperti gerakan tangan, jari dan posisi kaki. Demikian juga alat muziknya seperti genduk dan gendombak. Tarian ini menggambarkan kehalusan dan keindahan istana. Okey, dari segi pakaian pula, kita ada pakaian Puteri Perak, di mana pakaian Puteri Perak di Raja Perak berciri seluar Aceh, baju berleher cekak musang dan seluar Aceh daripada songket. Samping dipakai bersama pending emas dan selendang songket dilampai di bahu. Yang kedua, baju kurung teluk Belanga.
berasal daripada Johor dan kini dipakai di seluruh negara oleh perempuan dan lelaki. Lelaki berbajunya lebih pendek dan diletakkan 3 kocek. Yang ketiga, baju kebaya labuh dipakai oleh wanita Melayu di seluruh negara. Sesetengah wanita Cina peranakan turut memakainya. Bajunya dibuat labuh hingga ke lutut, berbelah di hadapan dan dipakai bersama 3 kerosang. Kaum Cina. Masyarakat Cina turut mempunyai pengalaman, kebudayaan dan adat resam. Antara amalan yang boleh dilihat sebagai kebudayaan dan adat resam mereka ialah kalender orang Cina, keinginan mendapat anak lelaki pertama. Bagi kalender orang Cina, perhitungan hari orang Cina ini bermula dari hari pertama anak bulan dan berakhir selama 29 atau 30 hari. Setiap tahun mengandungi 12 bulan dan setiap tahun dikenali dengan nama binatang-binatang tertentu. Apabila cukup 12 tahun, nama yang pertama akan diulang. Nama-nama tersebut ialah tikus, lembu, jantan, harimau, anak, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing dan kinzi. Contoh bagi keinginan mendapat anak lelaki pertama iaitu keinginan mendapat anak lelaki sememangnya kuat di kalangan masyarakat Cina kerana anak lelaki akan mengekalkan nama keluarga dan orang yang mengendalikan upacara roh kepada ibu bapa yang meninggal dunia. Selain itu, pelajaran. Masyarakat Cina sejak dari beribu-ribu tahun dahulu amat mementingkan pelajaran di tanah Melayu. Dalam abad ke-19 dan ke-20, anak-anak Cina merupakan yang paling ramai bersekolah berbanding dengan anak-anak orang Melayu dan India. Di samping itu, contoh bagi upacara penggemumian bagi orang Cina. Masyarakat Cina sering mengadakan perarakan apabila melakukan sebarang kematian. Perarakan ini akan diiringi bunyian muzik dan biasanya menelan kos yang besar. Oleh itu, seseorang yang menyambut hari lahir yang ke-60 menandakan orang itu sudah layak untuk memasuki persatuan keranda dan ia perlu membayar yuran bulanan supaya apabila ia mati kelak ia mempunyai keranda yang baik. Selain itu, dari segi perayaan, masyarakat Cina juga mempunyai beberapa perayaan yang disambut dalam satu tahun. Antara perayaan tertentu ialah perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan ini lebih mengutamakan perjumpaan keluarga yang diadakan menjelang hari tersebut. Masyarakat Cina mestilah sebelum perayaan ini menjelang hutang-hutang dibayar dan semua akaun ditutup. Persediaan bagi perayaan ini dibuat sejak hari ke-24 bulan ke-12 lagi. Perayaan ini berlanjutan selama 3 minggu. Seterusnya perayaan kedua, Cap Gong Mei. Perayaan ini diraihkan pada hari ke-15 selepas tahun baru yang juga merupakan hari terakhir sambutan Tahun Baru Cina. Di samping itu, perayaan Qing Meng. Perayaan ini diraihkan pada hari terakhir bulan kedua dalam tahun lunar. Pada hari ini, kaum keluarga melawat kubur nenek moyang untuk membersihkan dan bersembahyang. Seterusnya, perayaan Hantu Lapar. Perayaan ini diraihkan pada hari ke-15 dalam bulan ke-7. Perayaan ini lebih popular di Pulau Pinang.
Hari ini diraihkan sebenar ingatan terhadap seseorang bernama Mu Lin yang juga dikenali sebagai Ti Seng Wang yang menyelamatkan ibunya daripada syaitan-syaitan yang kelaparan. Sekali dari segi pakaian, masyarakat Cina kini kebanyakannya telah menggunakan pakaian moden yang bercirikan barat. Namun, pakaian tradisi golongan wanita Cina masih digunakan hingga kini. Salah satu darinya ialah samfu. Samfu terdiri daripada kombinasi bos dan seluar. Pakaian ini lebih kerap digunakan oleh golongan tua. Sejenis lagi ialah cheongsam.